Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada juru acara majlis pada malam ini, Saudara Presiden, Brother Lam, seterusnya staf kepimpinan Dewan Perniagaan Malaysia bagi Penggal 2013, seterusnya para pengundi, para ahli dewan yang saya hormati sekalian. Saya pada malam ini mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada staf kepimpinan pada Penggal yang lalu kerana telah berjaya mengemudi bahtera dewan ini sehingga ke tahap ini yang sangat dibanggakan. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini kerana memberi peluang kepada saya untuk bertanding menyertai pemilihan untuk Penggal yang 2014. Saya juga dengan ini memberi peluang kepada anda untuk mengundi saya pada pemilihan yang akan diadakan beberapa hari sahaja lagi. Saya, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, ada orang mengatakan perubahan itu jika berlaku tidak semestinya lebih baik daripada hari ini. Tetapi persoalannya, adakah dengan kita kekal tidak berubah, maka keadaan kita akan menjadi lebih baik? Ada juga yang menyatakan bahawa jika berlaku perubahan, barangkali perubahan itu boleh menyebabkan keadaan yang kusut ini lagi bertambah kusut. Tetapi terfikirkah kita dengan kekusutan ini, bolehkah kita menjamin bahawa keadaan ini sekiranya tidak diubah akan menjadi lebih kusut daripada yang ada sekarang? Jadi saudara, kalau kita tengok pada sekeliling kita pada hari ini, keadaan dunia kita, keadaan kita pada hari ini, dunia sentiasa berubah. Kalau dulu bumi kita ini dipenuhi dengan hutan belantara, hutan belukar yang memenuhi setiap ruang, tetapi kini keadaan kita sangat berubah. Adakah kita mahukan begini? Kita tidak minta begini, tetapi ia berlaku. Hari ini kita melihat bumi kita dipenuhi dengan hutan batu dan kaca. Ini sahaja yang ditinggalkan, yang berlaku. Walaupun kita tidak mahu pada perubahan, tetapi perubahan tetap berlaku. Dulu kita rasa kita tidak akan tua waktu kita tengah sihat, kuat, bertenaga. Tetapi hari ini kita tidak boleh menahan perubahan yang berlaku pada diri kita. Kita terpaksa melalui apa yang kita tidak terfikir pada waktu dahulu. Jadi saya berdiri pada malam ini untuk membawa kepada anda perubahan. Bukan saya memaksakan perubahan, tetapi kita mengagendakan perubahan. Kita menguruskan perubahan. Sesungguhnya saudara, perubahan yang diurus dengan baik pasti menatijahkan hasil yang paling terbaik. Orang sekarang kata mantap. Saudara pasti, saya juga pasti mempunyai impian masing-masing. Tetapi mengapa kita perlu berimpian? Mengapa kita perlu ada rasa mengidamkan sesuatu? Kerana impian adalah kuasa. Kuasa yang menolak ataupun menarik kita kepada apa yang kita ingin kejarkan, apa yang kita impikan selama ini. Saya berdiri sekali lagi di sini kerana ingin mengajak anda untuk mengejar impian kita secara bersama. Anda pasti ingin mencari kekayaan yang begitu besar. Kalau boleh bumi ini, seluruh harta yang ada di muka bumi ini anda ingin kaut. Kita ingin kaut menjadi harta kita. Itu saya yakin. Kalau diberi segunung emas, kita ingin
gunung emas yang kedua. Begitulah seterusnya. Jadi saudara, berdirinya saya di sini untuk bersama-sama mengajak anda membina, mengejar impian bersama-sama. Kenapa saudara kita perlu mengejar impian bersama-sama? Boleh saja kita mengejar impian seorang-seorang, kita dapat kaya seorang-seorang, kita senang seorang-seorang. Tetapi saya bagi contoh, saya bagi satu persoalan kepada Tuan. Bolehkah Tuan membina rumah seorang-seorang? Boleh. Tak boleh. Puan, bolehkah Puan membina rumah seorang-seorang? Tak boleh. Puan? Saya katakan boleh. Kerana apa boleh? Kerana walaupun boleh, tetapi berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk menyiapkan sebiji rumah? Berapa banyak kudrat yang kita terpaksa keluarkan? Berapa banyak keringat dan kesusahan yang terpaksa kita gunakan untuk menegakkan satu tiang rumah? Berapa banyak cahaya matahari kepanasan yang perlu kita hadapi untuk kita menaikkan kuda-kuda dan bumbung rumah? Terpaksa melalui kepanasan dan hujan panas yang tidak tentu. Ini saudara, kalau kita boleh membina sebuah rumah seorang-seorang, kita perlu mengambil masa yang begitu panjang. Tetapi dengan kita bersama-sama mengejar impian kita, kita boleh membina bersama-sama. Mungkin pada bulan yang 2 bulan yang pertama, 3 bulan yang pertama, kita boleh membina rumah untuk Tuan Nik. 3-4 bulan yang berikutnya kita boleh membina rumah untuk Saudara Presiden Berada Lam. Kita boleh membina rumah seterusnya kepada Tuan Haji Mufti. Inilah sasaran kita, inilah wawasan kita. Pertama, melakukan perubahan. Yang kedua ialah mengejar impian bersama. Saudara yang saya kasih sekalian, apakah yang ingin kita bawakan perubahan dalam organisasi kita ini? Seringkali kita mendengar kita perlu menambah keahlian. Ya, staf kepimpinan yang lalu telah berjaya menambah keahlian yang begitu drastik. Tetapi di manakah hal itu? Pengisian. Kita perlu menjenamakan semula. Inilah peranan yang ingin saya pikul, yang ingin saya bawa kepada anda. Kita menjenamakan kembali dewan ini dengan imej sebagai korporat, bukan keparat. Dan kita jenamakan, walau bagaimanapun kita sangat mementingkan khidmat sosial masyarakat. Kita mementingkan keperluan sosial masyarakat. Bagaimana kita membahagikan dividen? Kalau sebelum ini kita membagikan dividen semata-mata melalui wang, melalui duit, tetapi kini kita boleh menggunakan kaedah yang lebih bermanfaat, yang lebih berjangka panjang. Kita memberikan dividen. Kita pecahkan dividen kita kepada dua. Dividen yang pertama dalam bentuk tunai, dan dividen yang kedua dalam bentuk perumahan dan hartanah. Jadi ahli-ahli kita dapat manfaat dalam jangka masa yang panjang. Begitu juga kita menitikberatkan, kita menekankan aspek pengisian di dalam program-program kita. Tidak hanya kita memberi mereka wang sebagaimana pembangkang kita ataupun kita punya calon yang berbeza. Mereka hanya memikirkan dividen sahaja, menaikkan dividen, tetapi tidak tahu adakah dividen itu sebulan sahaja sudah lesak, sudah habis. Kerana al-maklum sahaja tunai pasti akan habis. Tetapi sekiranya kita menggunakan mekanisme didikan, tarbiyah, pengisian dan juga pelan jangka panjang, tidak hanya pelan jangka pendek, maka kita dapat membantu keahlian kita berdaya maju, mendapat hasil yang lebih cepat, yang lebih banyak, yang dapat kita rasai bersama. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya rasakan sekiranya ada di kalangan kita yang merasakan saf kami yang kami tampilkan pada malam ini kurang, pada pendapat anda kurang dari segi wawasannya, dari segi praktikalnya. Jika sebelum ini diberi peluang tidak menunjukkan hala tuju yang jelas,
Maka pada malam ini, bermula pada malam ini, kami yakin dan pasti untuk menampilkan yang terbaik pada kali ini. Maka dengan itu, undilah barisan kami pada malam ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.